Kadang-kadang dia duduk dalam kelompok kita, tuan-tuan, nama kawan-kawan. Batu bila kita hijrah, kita kena tinggal kawan-kawan yang tak baik. Al-mar'u ala dini khalili. Seorang itu akan berada pada jalan agama teman rapat dia. Falyanzur ahadukum, maka perhatikan oleh kamu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan siapa dia berteman rapat. Siapa? Allah suruh, Nabi suruh tengok. Pasal kita akan sentiasa dipengaruhi dengan teman-teman rapat kita. Tuan-tuan dengar saya kata, tuan-tuan orang baik, kita ni bukan baik, tapi kita sedang duk lawan nak jadi baik. Betul tak ni? Kita dalam posisi berusaha untuk jadi baik. Tuan-tuan tahu tak siapa yang nak bagi kuat atau bagi lemah kita bila kita nak jadi baik? Orang yang duduk keliling kelalang kita. Isteri kita, kalau isteri kita baik, kita pun akan jadi baik. Kalau suami kita baik, kita lebih mudah untuk jadi baik. Masalah bila kita nak berubah jadi baik tapi suami tak berubah. Isteri nak jadi baik, suami tak berubah. Suami nak jadi baik, isteri tak mau nak berubah. Dia akan berhadapan dengan kesusahan nak berubah jadi baik. Betul tak kan? Abang tak payah pergi masjid lah abang. Siapa nak pergi masjid ni? Tak payahlah abang ni, hujan-hujan ni. Sembahyang kat rumah sudahlah. Takkan nak tinggal saya sorang-sorang. Pasal apa? Cik takut. Takut apa? Kata. Dek kata bola mulut. Benar Sadi sama Mat. Abang pergilah masjid. Saya dah iron baju abang dah. Saya dah iron kain pelikat abang. Saya dah iron kopiah, serban, spender semua dah iron. Abang pergi masjid. Tu suami yang tu, yang isteri yang baik. Habis isteri kat mana? Saya solat kat rumah lah bang. Sebab saya orang perempuan, afdal solat kat rumah. Tapi dah tua-tua dah, tak ada siapa dah kat rumah. Suami ada, isteri. Jom bang kita pergi sama-sama kat masjid. Jom naik motor dua-dua orang. Kan best? Syok tuan-tuan. Naik motor pagi-pagi solat subuh, naik motor dua-dua orang. Pergi gelap-gelap. Habis mayang subuh, duduk dengar kuliah subuh Ustaz. Kita duduk kat depan, isteri duduk kat belakang. Habis-habis lagi, lepas-lepas mayang subuh tuan-tuan, langsung isteri tunggu dekat motor, isteri suami tunggu kat motor, jumpa bagi salam. Best tuan-tuan momen tu. Tuan-tuan main seorang-seorang. Tambah-tambah kalau muslimat, orang lelaki-lelaki tahan kira lagi. Kalau muslimat dia main kuliah, ustaz duk cerita pasal keluarga, Allah cerita pasal anak-anak. Anak-anak dia duduk kat rumah, dia sedih tuan, dia duduk rumah, dia duduk pasal hati dia gelisah. Suami dia tak main masjid, hati dia gelisah. Dia tak seronok, Cuba create keseronokan dan keindahan tu. Main sama-sama, buat ibadat sama-sama, sembahyang sunat sama-sama, pergi masjid sama-sama, pergi kuliah sama-sama. Tuan-tuan akan ada kekuatan. Suami ada kekuatan, isteri ada kekuatan. Tahu tak ni? Lagi kekuatan apa ni? Kawan-kawan. Tuan-tuan, kita boleh main masjid ni tuan-tuan. Kita boleh berubah jadi baik ni. Dan Allah bagi dekat kita kawan-kawan baik ni tuan-tuan. Tahu pasal apa? Tuan tengok siapa kawan-kawan tuan-tuan lah ni. Sama tak tuan-tuan kawan tuan-tuan 10 tahun yang lalu? Ni grup kita ni, yang kita duduk telefon tiap hari, yang duduk hantar WhatsApp, yang duk hantar bagi tazkirah, yang duk dalam grup WhatsApp kita ni. Ni sama tak grup ni 10 tahun yang lepas? Tak. Pasal apa tak sama? Pasal Allah ubah grup kita. Pasal apa Allah ubah grup kita? Pasal Allah nak kita jadi baik. Allah nak kita jadi baik. Bukan saya kata. Ulama sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ulama sebut antara tanda Allah ampunkan dosa ialah Allah akan bagi dekat dia kawan-kawan yang baik. Allah akan keluarkan dia daripada kawan-kawan yang tak baik. Allah buat. Tak pasal apa Allah buat? Sebab Allah nak pelihara dia. Allah nak jaga dia. Lepas tu yang main kita kenal lah ni, berapa tahun ni sejak kita di masjid ni. Dan ni kawan-kawan yang kita tak pernah kenal dulu. Jumpa kau jalan, jumpa kat dalam kuliah, jumpa ni. Ni kawan-kawan yang main ni. Ni siapa? Register ke? Minta atau mana ke? Tak, Allah yang bagi. Pasal apa Allah bagi? Pasal Allah nak jaga kita. Sebab kawan-kawan yang baik ni lah yang akan duk guide kita jadi lebih baik. Tapi Ustaz, macam mana yang tiba-tiba Allah ampun dosa saya? Tuan-tuan, dosa kita akan terampun dengan beberapa cara. Nombor satu, kita istighfar, minta ampun sesungguhnya. Ya Allah ampun dosa aku, tu Allah ampun dosa.
Yang keduanya tuan-tuan ialah dengan kita melakukan kebaikan. Ittabi'as hatta hasanata tamhuha. Ikutilah kemaksiatan kamu lakukan dengan kebaikan. Yang kebaikan itu akan memadam dosa. Rupanya yang tuan-tuan duk mujahadah, bangkit saat, semayang sunat, tu Allah ampun dosa. Tuan-tuan mai daripada rumah tuan-tuan, daripada rumah jalan kaki mai ke naik motor mai tu, fi kulli khutwah, pada setiap langkah tu Allah ampun dosa. Allah bagi pahala, Allah angkat darjat. Ni duduk dalam kuliah ni tuan-tuan, selagi duduk ni walaupun nampak muka teruk dah masing-masing ni. Kita duduk main masjid, setiap langkah Allah ampun dosa. Ni duduk dalam masjid, duduk dalam kuliah ni. Malaikat melebarkan sayap, Allah turunkan sakinah, ketenangan, dan malaikat mendoakan pengampunan. Ya Allah ampun dosa dia, Ya Allah ampun dosa dia, Allah. Selagi kita duduk, Ya Allah ampun dosa dia, Allah ampun dosa dia, Allah. Sampai keluar kita daripada majlis ni macam bayi baru lahir, bersih daripada dosa. Ni apa saja kebaikan. Dan tuan-tuan perasan ataupun tidak, makin lama makin banyak kebaikan yang kita buat dan makin mudah untuk kita melakukan kebaikan tersebut. Pasal apa? Pasal dosa dah makin kurang. Bila dosa makin kurang, nak buat ibadat lebih ringan dan lebih mudah. Waktu dulu-dulu nak pergi masjid payah, susah. Sekarang ni kalau tak pergi masjid rasa gelisah. Mayang di rumah rasa macam tak patut sungguh aku mayang kat rumah. Start motor juga pergi masjid walaupun masbuk tahiyat akhir dengan tu imam. Betul tuan? Pasal dia rasa tak puas. Pasal apa dia macam tu? Pasal dosa dia dah mula bersih. Dan dia mula ringan untuk buat ibadat. Lagi ringan, lagi banyak dosa Allah pada. Dan hijrah ini perlukan kepada mujahadah. Faham dan Islam saya umat? Maka kesimpulan dia, proses hijrah ini akan sentiasa berterusan. Kita tak harap yang lain, melainkan kita harap Allah rahmati kita dengan perjuangan penghijrahan kita ni, daripada buruk kita kepada kebaikan. Tapi kita kena ingat, dalam proses hijrah ni kita akan sentiasa berhadapan dengan musuh-musuh yang sentiasa nak stop kita daripada kita terus berhijrah menjadi lebih baik. Musuh kita nama syaitan, musuh kita nama nafsu, musuh kita nama orang-orang yang tak suka kepada kebaikan. Maka dalam proses ini tuan-tuan perlukan kepada dua perkara. Yang pertama iman yang kuat, yang kedua namanya jihad ataupun mujahadah. Salih ala semua. Alladina innal ladina amanu wal ladina hajaru wajahadu, berjihad fi sabilillah.